187. Okay, kita dah belajar ada garam karbonat, CO. Okay, garam nitrat, garam sulfat dan juga garam klorida. Okay, so 4 jenis garam yang awak belajar ni. Okay, dalam topik tindakan haba terhadap garam, hanya 2 ni sahaja yang terlibat. Okay, garam karbonat dengan garam nitrat. Maksudnya hanya garam karbonat dan nitrat saja yang akan terurai apabila dipanaskan. Okay, garam sulfat ada juga, dia terurai juga. Cuma dia tak semualah, tak semua. Sama juga garam klorida. Garam klorida ada 1 sahaja yang akan terurai. Nanti saya akan detailkan lagi. Cuma untuk topik tindakan haba tak garam, awak ingat dua ni je. Garam karbonat dengan garam nitrat. Okay. Tindakan haba terhadap garam ni kita akan tengok dari segi perubahan warna pepejal. Perubahan warna pepejal. Okay, maksudnya mula kita panaskan dia kan. Okay, kita panaskan garam tu, and then kita tengok warna asal dia. Warna asal dia warna apa, kemudian tukar kepada warna apa. Maksud baki pemanasan last sekali warna apa. Yang ni awak kena tahu. Okay, ini pemerhatian kita Tujuan kita nak tengok perubahan warna pepejal ni sebab kita nak tahu kena pasti garam tu, kation apa yang ada dalam garam tu. Kation ni maksudnya ion yang bercas apa? Positif. Ion yang bercas positif. Okay, contohnya kita ada garam cuprum Cu2+. Okay, itulah kita ada ion dia Ini cuprum sulfat. So Cu2+ adalah cation dia. Kemudian pembebasan gas. Bila kita panaskan dia akan membebaskan gas. So kita akan nak tahu gas apa yang terbebas tu. Okay. So ujian gas tu sebenarnya kita nak kena pasti apa anion yang hadir dalam garam yang dipanaskan tadi. Okay, so anion ni ion yang bercas negatif lah. Contohnya ion nitrat ke, semua ni lah. Yang tadilah yang sebelah ni. Okay, ion karbonat ke. Okay. So 2 benda ni yang kita akan tengok untuk tindakan haba terhadap garam. Okay, saya akan pergi satu persatu. Mula-mula garam karbonat, yang kemudian baru garam nitrat. Garam sulfat dengan klorida sikit saja sebab dia tak banyak dan tak ditanyalah dalam topik yang subtopik ni. So garam karbonat dulu. Okay. So ini adalah susunan radas untuk eksperimen pemanasan garam karbonat. Dalam eksperimen lah, dalam makmal lah sepatutnya tapi tak sempat nak buat. Okay. So dalam eksperimen ni apa yang perlukan, kita kena masukkan karbonat, maksudnya garam karbonat lah. Semua garam karbonat. Apa-apa garam karbonat tak kisah dia larut ke tak larut ke. Garam karbonat maksudnya yang belakang tu karbonat-karbonat. Ada CO3 2-. Contohnya kita ada kalium karbonat, natrium karbonat, kalsium karbonat, zinc karbonat, plumbum 2 karbonat dan juga kuprum karbonat. So nama belakang karbonat tu itu garam karbonat kan. Okay, lagi recap balik. Semua garam karbonat larut ke tak larut? Semua garam karbonat larut ke tak larut dalam air? Tak larut dalam air kecuali anak. Yes, kecuali anak kan. Okay, kecuali anak maksudnya amonium, natrium dan kalium. Okay, so first kali awak masukkan dalam tabung didih ni garam tu 2 spatula. Okay, kemudian kita sambungkan wayar ni, tube penyambung ke sini ni. Okay, dekat sini kita masukkan air kapur. Okay. So air kapur ini sebenarnya kita nak mengesan kehadiran gas karbon dioksida. Boleh conteng kat muda awak tu gas karbon dioksida. Buat nota lah senang, comel sikit. Okay, gas karbon dioksida, kalau karbonat awak tahu, kalau karbonat mesti ada gas karbon dioksida yang terbebas. Karbon dioksida, so nak uji gas karbon dioksida confirm lah kena gunakan air kapur. Okay, dalam susunan radas ni ada soalan
tanya mengenai lukiskan susunan radas berfungsi. So apa yang awak kena tekankan kat sini? Okay, kat sini Ni nampak ni. Yang kangkang dia ni mesti tengah-tengah. Jangan lebih macam ni. Jangan macam ni Maksudnya awak jangan buat macam ni salah mesti kat tengah-tengah. Okay, kemudian yang ini. Okay, salur penghantar ni yang daripada ke atas ni, ke bawah ni, ke dalam air kapur ni mesti direndam ke dalam air kapur. Jangan buat tergantung sebab kita nak bebas, kita nak alihkan gas yang terbebas tu ke dalam air kapur. Okay, satu lagi ni. Yang tiup kat sini pula awak tak boleh menyentuh logam karbonat. So logam karbonat letak hujung sekali. So awak panaskan logam karbonat. So bila kita panaskan, garam ini akan terurai. So dia akan terurai, akan membebaskan satu bahan lain dan juga gas karbon dioksida. Okay. So secara amnya, garam karbonat bila dipanaskan akan membebaskan, dia pakai apa? Okay, dia akan membebaskan, ada masuk ke? Tengku. Hai Tengku. Kamu tidur Tengku? Okay. So garam karbonat bila dipanaskan dia akan terurai kepada logam oksida dan juga gas karbon dioksida. Okey. Garam karbonat apabila dipanaskan dia akan membebaskan logam oksida dan juga gas karbon dioksida. Okey, contohnya lah ini pemerhatian bila kita buat. Okey. Natrium karbonat bila dipanaskan sebelum, yang ini awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 194. Ni eksperimen tu lah 194, eksperimen 6.7 tu. Mengkaji kesan haba ke atas garam karbonat. Itu adalah pemerhatian untuk eksperimen tu. Kalau kita buat natrium karbonat sebelum dipanaskan, sebab kita tengok warna sebelum dipanaskan warna putih, baki, semasa panas, waktu panas tu warna putih juga, masa sejuk pun warna putih. So kesan air kapur tiada perubahan. Tiada perubahan. Kenapa? Kenapa tiada perubahan? Maksudnya garam ni tak boleh terurai. Garam natrium karbonat, dia ada dua garam tak boleh terurai, natrium karbonat dengan kalium karbonat. Sebabkan dia dah stabil. Sebab kalau dalam siri kat itu logam dia duduk atas sekali. Sebab dia dah stabil. So sebab stabil awak panaskan macam mana sekalipun dia tak boleh terurai kepada logam oksida dan gas karbon dioksida. So maksudnya memang tiada perubahan lah. Air kapur pun tak akan jadi keruh. So bila tak ada perubahan maka persamaan kimia dia pun tak ada lah. Natrium karbonat dengan kalium karbonat. Dua ni stabil. Kemudian kalsium karbonat. Kalsium karbonat putih. Semasa pun putih juga, sama je, semua putih je. Semua mana-mana garam karbonat lain pun semua putih kecuali tiga ni je. Nanti saya mention So kalsium karbonat putih. Air kapur jadi keruh. So ini persamaan dia nanti saya akan detailkan. Yang selalu ditanya yang ni tiga ni. Zinc karbonat, plumbum 2 karbonat dengan kuprum karbonat. Awak tengok warna sebelum memang putih juga. Semua garam, kebanyakan garam warna putih kecuali ada beberapa garam lah, contohnya kuprum karbonat. Zinc karbonat warna putih. Bila dia semasa panas dia warna kuning. Semasa sejuk dia warna putih. Maksudnya bila awak tengah panaskan dia tu warna kuning. Lepas tu awak biarkan dia sejuk balik, dia akan warna putih balik. Kalau plumbum 2 karbonat, warna masa panas dia perang. Waktu sejuk warna kuning. Kuprum karbonat, ini memang garam dia memang warna hijau.
Okay, kita dah tengok dah itu sebelum ni, eksperimen kita sebelum ni. Bila kita panaskan warna hitam dan semasa sejuk pun hitam. Okay. Okay, saya nak fokus pada persamaan. Nanti dia punya macam mana nak ingat ni nanti saya akan ajar balik. Okay, tengok persamaan kimia dia. Tengok Ni semua garam. Ni saya ambil garam yang boleh terurai lah bila dipanaskan. Kalsium karbonat, zinc karbonat, plumbum 2 karbonat, kuprum karbonat. So bila awak panaskan, awak akan dapat logam oksida. So logam oksida maksudnya kalau kalsium karbonat awak dapat apa? Ca oksida. Oksida. Ca. Hello? Hello? Ca? Oh. CaO lah kan sebab Ca 2 plus dengan O 2 minus. So CaO. Zinc? ZnO. Oh. Ada tu Okay, yang ni PB. Oh. Okay, yang ni CuO. Oh, okey, nampak tak? Ini adalah logam oksida. So bila dia dipanaskan, so garam karbonat bila dipanaskan, dia akan membebaskan logam oksida. Ni logam oksida CaO, ZnO, PbO, CuO ni lah. Logam oksida. Dan juga apa? Karbon dioksida. Yes, karbon dioksida. Okay, ni secara basicnya awak tahu lah. Garam karbonat apabila dipanaskan, dia akan dipanaskan dengan kuat. Dia akan membebaskan gas karbon dioksida dan juga logam yang terhasil adalah logam oksida. Okay, so sebenarnya apa yang awak perhatikan pada baki pemanasan tu, warna tu kita tengok pada ni. Kalau zinc oksida zinc oksida, kalau kalsium oksida senang je sebab dia berwarna putih-putih. Okay, warna putih, saya tulis sini putih. Maksud awak tengoklah, lepas panaskan tu kan, maksudnya macam ni Okay, contoh Okay, maksudnya kalau awak ambil kalsium karbonat ni warna putih. Okay, warna putih lah. So bila awak panaskan, okay, semasa pemanasan awak perhatikan warna dia putih juga. So bila lepas pemanasan dia biarkan sejuk, dia warna putih juga. Okay, itu untuk kalsium karbonat. Kalau zinc karbonat, bila awak panaskan dengan kuat, semasa pemanasan tu awak akan nampak warna kuning. Okay, and then bila awak biarkan sejuk, dia warna putih. Okay, awak nak ingat dia kan? Zinc oksida ni hot yellow, cool white. Awak hafal je tu, hot yellow, cool white. Okay, ni zinc oksida, hot yellow, cool white. So maksudnya zinc oksida, masa panas dia warna kuning, waktu sejuk dia warna putih. Itulah zinc oksida. Okay, next. Okay, zinc oksida. So ada gas yang terbebas kat sini. So bila pemanasan tu ada gas. Gas tu akan mengalir mengalir masuk ke air kapur. Nampak ni air kapur. So air kapur jadi keruh. Bila air kapur jadi keruh, makanya adalah gas karbon dioksida. Okay, kita tengok yang seterusnya. Kalau plumbum karbonat, plumbum 2 karbonat. So plumbum 2 karbonat dia warna putih. So bila panaskan, dia warna, waktu semasa dia dipanaskan tu, semasa panas tu dia berwarna perang. Okay. Lepas tu bila dia sejuk dia warna kuning. Okay. Awak sebut macam ni. PPKS. Perang, panas, kuning, sejuk. Awak tampur pipi awak ni. PPKS. PPKS. Maksudnya panas, perang, kuning, sejuk. Ataupun awak tengok macam pisang. Pisang, buah pisang Pisang goreng Kalau pisang ni pisang ni Okay, pisang kan, kalau sejuk kan dia warna pisang yang telah dipotong lah, yang dikupas kulit dia tu. Pisang. Okay, so bila waktu dia sejuk, dia warna kuning kan. Tapi bila awak goreng ke dia, cepat tepung semua ni warna perang. Awak ingat pisang goreng
Pisang goreng. So bila panas perang, kuning, sejuk. PPKS. Itu adalah plumbum 2 oksida. Okay, so plumbum 2 oksida. So bila kita panaskan, okay, asalnya warna putih. Lepas tu bila kita semasa pemanasan, kita dah panaskan yang kuat, dia warna perang. Dia kita biarkan sejuk, dia warna kuning. So itu adalah plumbum 2 oksida. So ada gas yang mengalir kat dalam ni, dialirkan ke air kapur jadi keruh. So ini adalah gas karbon dioksida terbebas. Okay, next saya tengok yang ni pula, cuprum carbonate. So cuprum carbonate bila dipanaskan dia warna hijau, asalnya hijau. Okay, semasa panas, okay, dia warna hitam. Bila dia sejuk pun dia warna hitam juga. Okay, so hitam-hitam. Dia warna hitam je. Senang. So pepeja tu sebenarnya adalah cuprum oksida. Okay, so persamaan kimia boleh buat persamaan kimia macam ni lah. Nampak Semua garam karbonat bila dipanaskan akan dapat logam oksida dan juga gas karbon dioksida. Okay, sampai sini faham tak? Faham. Boleh Faham je. Persamaan kimia dia dengan Boleh. Okay, very good. Okay. Okay, ni yang tadi garam karbonat dengan kalium karbonat dia tak terurai apabila dipanaskan sebab dia dah stabil stabil. Maksudnya panas macam mana pun dia tetap tak boleh diuraikan. So tak ada persamaan dia lah. Okay, untuk yang garam lain tu kalsium karbonat, magnesium, aluminium, zinc, besi, plumbum, ferrum, plumbum, cuprum semua ni sama je. Dia akan membebaskan logam oksida dan karbon dioksida. Ni yang selalu ditanya pun. Okay. Yang lain ni dia awak boleh tengok dalam ni tak payah sangat lah sebab yang ni selalu ditanyanya hasil dia. Yang ni abaikan je lah. Nak baca je boleh sebab yang ni kalau mercury, argentum yang duduk bawah-bawah dah argentum, mercury, aurum tu emas Okay, yang tu semua dibebaskan tapi dia ada lagi gas karbon dioksida dengan oksigen. Yang ni sekadar info saja Tengoklah, tengok ini saja. Okay. So sekali lagi ulang. Garam karbonat bila dipanaskan akan membebaskan logam oksida dan juga gas karbon dioksida. Satu lagi benda yang kena tahu, benda ni. Zinc oksida warna apa? Hot yellow, cool white. Hot yellow, cool white. Itu zinc oksida. Plumbum 2 oksida, tanpa PP awak. PPKS. Ingat bukan pisang goreng. PPKS. Cuprum oksida hitam. Okay, next saya masuk kepada garam nitrat. Okay. So garam nitrat. Maksudnya yang belakang-belakang tu ada nitrat-nitrat lah. Okay, kalium nitrat, natrium nitrat, magnesium nitrat, zinc nitrat, plumbum 2 nitrat, cuprum 2 nitrat. Okay, okay semuanya. So macam mana eksperimen ni dijalankan dalam makmal? Okay, nanti saya akan share lah video dia. Awak tengok sini Okay, tengok buku teks muka surat 195. Okay, senang saja. Sama je, awak ambil je garam nitrat tu, masukkan dalam tabung didih. Kemudian awak panaskan dengan kuat. So, bila panaskan dengan kuat, awak letakkan, okay. Dekatkan kertas limus biru yang lembap. Okay, kertas biru yang lembap. Dan juga satu lagi kita dekatkan kayu uji berbara. Okay, kayu uji berbara sebenarnya awak nak uji kehadiran oksigen. So kalau garam nitrat sebenarnya dia akan membebaskan gas nitrogen dioksida dan juga oksigen. Sebab itulah kita gunakan kertas biru lembap. Kertas limus biru yang lembap. Okay, kita nak tengok perhatian dia. And then kayu uji berbara. Kalau ada oksigen maksudnya dia akan menyala lah kan. Okay. Kita tengok dia punya ni. So garam nitrat apabila dipanaskan, okay, awak akan dapat logam oksida. Okay. Gas nitrogen dioksida dan juga gas oksigen.
Okey, garam nitrat apabila awak panaskan dengan kuat, dia akan mendapat logam oksida, gas nitrogen dioksida dan gas oksigen. So kita nak uji gas oksigen gunakan kayu uji berbara. Nak uji gas nitrogen dioksida kita gunakan kertas limu biru lembap. Okey, ini dia punya pemerhatian. Ada kat dalam punya muka surat 95 tu Okey. Okey, garam nitrat untuk kalium nitrat dengan natrium nitrat ini ni, dua ni. Tadi kan kalau karbonat dia stabil kan. Okay, tapi kalau garam nitrat kita panaskan, awak tengok tiada perubahan kertas limus biru. Maksudnya gas nitrogen dioksida hadir ke tak ada? Nitrogen dioksida hadir ke tak? Hello? Okay ke? Hello guys. Are you? Ha. Okay, tiada perubahan kertas limu gram. Maksudnya bila awak panaskan, contoh awak panaskan kalium nitrat dengan natrium nitrat ni, kita panaskan dia dengan kuat. Panaskan. And then kita ambil kertas limu lembap kat situ. Okay, tiada perubahan. Warna biru tu masih maintain saja. Maksudnya gas nitrogen dioksida tak ada. Tapi bila awak uji dengan kayu uji berbara, kayu uji berbara menyala. Maknanya ada gas oksigen. Okay, so kat sini ada persamaan dia. Okay. Awak nampak ada gas oksigen je kat sini. Yang ni yang special, dua ni je. Dan jarang ditanya. Awak ni risau, jarang ditanya. Okay. Tiada perubahan kertas limu biru, kayu uji berbara menyala. Okay. Yang ini untuk natrium dengan kalium saja kat modul awak ada sebab dia hanya terurai kepada logam nitrit. Ni logam nitrit ni logam nitrit. N-I-T-R-I-T. Okay, so untuk garam nitrat yang kalium nitrat dengan natrium nitrat ni duduk kat atas kali ni. Okay, dua ni sahaja yang bila kita panaskan dia akan terurai kepada logam nitrit dan oksigen sahaja. Dua ni sahaja. Okay. Kalau untuk karbonat langsung dia tak akan terurai. Tak ada pemerhatian pun dekat air kapur. Okay, saya nak fokus yang bawah ni. Okay, magnesium nitrate. Okay, magnesium nitrate. Okay, sebelum buat pemerhatian dia ni saya nak buat persamaan dulu macam tadi juga. Kita buat persamaan jadi, tulis semua ni. Magnesium nitrate, kita ada garam magnesium nitrate, zinc nitrate, plumbum 2 nitrate dengan cuprum nitrate. Okay, tulis yang tu. Okay, sama macam tadi. Okay, anak panah maksudnya kita panaskan dengan kuat. Kita panaskan dengan kuat, panaskan dengan kuat. Okay, akan menghasilkan logam oksida. Menghasilkan logam oksida. So, magnesium nitrate dipanaskan. So, dia punya logam oksida dia adalah apa? Magnesium. Mg? MgO. Zn. NO, zinc oksida. Okay, ni pun sama. PbO. Dan last kali CuO. Okay, nampak? Dia akan membebaskan garam nitrat dipanaskan, dia akan menghasilkan logam oksida. Sama je. Okay. Nampak tak? Zinc oksida, plumbum oksida, cuprum 2 oksida. Plumbum 2 oksida, cuprum 2 oksida. Yang ini sahaja yang macam glamour-glamour ni. Kenapa saya selalu buat yang ni? Sebab yang ni dia special, warna dia. Sebab tu soalan saya tanya ni lah, zinc oksida warna apa? Zinc oksida tu warna apa? Formula dia? Yellow.
Yellow, cool white. Yes, hot yellow, cool white. Hot yellow, cool white. Maksudnya panas masa panas kuning, sejuk putih. Lambung dua oksida, PP, PPKS. PPS. okay. Terang, panas, kuning, sejuk. Kupron oksida ini. Oksida hitam. Okay, so jadi hot yellow, cool white. Sebab tu saya tengok perhatian dia, awak tak hafal dah sebab awak dah ingat dia punya tu. So semasa panas dia putih semua Kecuali kuprum nitrat je warna biru. Ni dia warna biru tu. Kuprum dia spesifik warna biru Kalau kuprum karbonat tadi ni, dia warna hijau. Yang lain semua garam warna putih. Kebanyakan garam warna putih. Kuprum karbonat ni dia warna hijau. So bila panaskan dia warna hitam. Masa lepas pun hitam juga. Okay, tengok yang nitrat. Okay, tadi warna biru dapat hitam. Okay, garam nitrat dipanaskan menghasilkan logam oksida dan juga gas apa tadi? Kertas limus biru ni. Awak tengok kertas limus biru lambat bertukar menjadi merah. So ada gas apa? Gas nitrogen. Okay, nitrogen dioksida. Nitrogen. NO2, NO2. Okay, nitrogen dioksida. Macam mana awak tahu nitrogen dioksida terbebas? Awak uji dengan kertas litmus biru lembap. Kertas litmus biru lembap. So kertas litmus biru lembap tadi bertukar menjadi merah. Kertas litmus biru lembap bertukar menjadi merah. So ada gas nitrogen dioksida. Okay, selain tu gas perang terbebas. Okay, gas perang terbebas ni pun sama gas nitrogen warna perang. Gas perang terbebas. Okay. Gas perang terbebas nitrogen dioksida dengan kertas litmus biru lembap bertukar merah. Okey, dapat? So, warna perang. Gas perang dengan kertas litmus biru jadi merah. Okey. Kemudian dia uji dengan kayu uji berbara. Kayu uji berbara menyala. So ada gas apa? NO3. Gas apa? Kayu uji berbara menyala. Okay, kayu uji berbara menyala. Maksudnya kita uji kayu uji berbara ni tup dia nyala. So ada gas apa? Oksigen. Oksigen. Ya, anda. So gas oksigen. O2, 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 O2. Okay. So, secara amnya awak tahu garam nitrat apabila dipanaskan menghasilkan logam oksida, gas nitrogen dioksida dan juga gas oksigen. Boleh? Boleh Ya. Ya? Satu lagi N tu ambil mana? Tahu mana? Satu lagi N mana? Ni tak balance tau. Ini saya nak awak tahu konsep dia, faham dulu. Oh. Awak faham maksudnya garam nitrat bila dipanaskan dapat logam oksida, dapat gas nitrogen, dapat oksigen, gas oksigen. Lepas tu bawa balancekan dia lah. So balance lah dia. Sebab persoalan saya waktu bawah kan. Okay, balancekan dia. Cuba kita balancekan dia. Logam dulu. Logam M betul dah kan? Lepas tu okay, so ni persoalan yang dah balance tadi Mana? Balancekan dia Jadi okay, mesti balancekan. Jom kita balancekan sama-sama. Kok siapa tak ingat lagi. Okay, tengok sini. Okay, first kali logam. Betulkan logam Logam magnesium dah balance dah. Okay, kemudian betulkan bukan logam. N sini atas ada 2. Ni 2. So letak 2 kat sini. Kemudian tengok oksigen. Oksigen sini ada 6. 3 darab 2, 6. Sini ada 1, 2, 2 darab 2, 4, 4, 5,
6, 7. So ada 7 sini oksigen sini ada 7, oksigen sini ada 6. So macam mana saya ajar? Kalau dia nak ganjil buat apa? Tak dua. Aduh. Letak 2 kat depan. So 2 kat depan ni. Okay, magnesium jadi 2. 2 mg. Okay. Nitrogen sekarang apa? Nitrogen Ada 4. 2, 4. So letak 4. Macam 4. 4 di sini. Oksigen ada berapa? Sini ada 3 darab 2. 8. 8. 6 6 darab 2. 12. 12. Oksigen kat sini ada 12. Kat sini ada berapa? 2. 12. 4 darab 2, 8. 8, 9, 10, sudah 12. So 12. Okay, cukup lah. Okay. Okay, yang lain tu balance dah apa ni? Tapi ni janganlah pasangan kimia ke bawah. Ni saya nak orang faham dulu dia punya produk dia. Jadi pasangan kimia buat macam ni lah Okay, so ini pasangan kimia. Okay, Saya tak ingat lagi kita repeat balik dengan zinc. Okay, zinc nitrate Zinc nitrate. Dipanaskan dapat zinc oksida tambah nitrogen dioksida tambah gas oksigen. So first kali balancekan logam, so zinc balance, nitrogen sini ada 2, so letak 2 kat sini. Oksigen sini 6, sini ada 7. So sebabkan genap ganjil letak 2 ke depan ni. Letak 2 pada balik. Okay, so 2 zinc, so letak 2 kat sini. Nitrogen sini ada 2, darab 2 4. Nitrogen awak ada 4. Nitrogen kat 4 kat sini. Oksigen awak kat depan ni ada 3 darab 2 6, 6 darab 2 12. Oksigen ni kat sini ni 2, 4 darab 2 8, ni 2 tambah 2. So 12. Okay. Boleh balance kan? Sama-sama Boleh kan? Anak-anak? Boleh. Garam nitrat dengan natrium nitrat ni dia je yang ni sebab dia dah dia je hanya terurai menghasilkan logam nitrit dan juga gas oksigen. Yang saya tanya yang ini. Teacher. Ya? Apa beza nitrit dengan nitrat? Nitrit ni NO2 minus. Nitrat ni. Okay, dengar kalau nitrit kan nitrat KNO3. Ini nama dia kalium Nitrat. nitrat. Dia terhasil daripada K plus dengan NO3 minus. So silangkan dia kan. Sudah KNO3. Okay, kalau nitrit KNO2. Okay, nama dia adalah kalium nitrit. nitrit. Okay, sebenarnya dia terhasil daripada K plus dengan NO2 minus. Dia macam ni. NO2 minus NO3. Ni 3 ketul. Oksigen ni 2 ketul. So hilangkan dia bawa dapat KNO2. Boleh Beza dia sama je. Kalau NO2 minus, anion dia ni nitrit. Kalau ni nitrat kita sebut. Boleh Azia? Boleh. Okay, very good. Okay, yang lain. Okay, yang ini saja yang selalu ditanya sebab tu saya highlightkan yang ini zinc oksida, plumbum oksida dengan kupon oksida sebab warna dia berbeza. Okay, yang bawah ni jangan ditanya lah. So, abaikanlah. Okay, sampai sini boleh faham tak? Boleh. Dua je.
Okey, yang garam apa tu lagi dua tu garam sulfat dengan klorida ni dia jangan ditanya sebab dia hanya kalau garam klorida pun hanya satu sahaja yang akan terurai. Sulfat sebenarnya ada dua. Okey, kalau zinc sulfat hanya sesetengah sahaja garam sulfat yang boleh diuraikan kepada haba. Kalau garam sulfat ni ada zinc sulfat dengan garam ferrum 2 sulfat sahaja. Okay, dua ni sahaja yang boleh terurai. Tapi jangan ditanyalah ni orang tengok dalam buku test awak muka surat 196 196. Garam klorida hanya satu sahaja. Sebab tu hanya setengah saja. Hanya garam amonium klorida sahaja. Amonium klorida sahaja yang boleh terurai oleh haba. Yeah. Sebab tu kalau tajuk topik ni dua ni saja, garam karbonat, garam nitrat. Dia tahu tanya soalan. Okay, kita tengok soalan sikit. Modul awak. Okay, muka surat latihan 74, muka surat latihan tembak itu senang je. Yang ubat 74 tu, kimia senang saja. Okay, cuba tengok yang ni, latihan 76. Latihan 76, ready? Okay, zinc karbonat. Okay, dipanaskan. Awak dapat pepejal U. So pepejal U tu apa? Ni zinc karbonat dapat pepejal U. Zinc karbonat bila dipanaskan awak dapat logam oksida. Zinc karbonat jadi apa? Zinc oksida? Yes. Zinc oksida. Zinc oksida. Gas apa? Yes. Kalau karbonat mesti gas karbon dioksida. Oksida. Kan betul kan? Okey. Pepejal U berwarna kuning semasa panas dan putih semasa sejuk. Hot yellow, cool white. Hot yellow, cool white. Apakah pepejal U? So, pepejal U tadi adalah zinc oksida. Okey, dah. Bagaimanakah zinc karbonat ditukarkan kepada pepejal U? Macam mana daripada zinc karbonat jadi zinc oksida. Panaskan, yes, dengan kuat. Okay, panaskan zinc karbonat dengan kuat. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas. So ni boleh Boleh. Memang boleh kita buat dia. Ubat dia. Okey, persamaan kimia. Ni je persamaan kimia, balance kan je, rasa dah balance ni. Balance dah, itu persamaan kimia. Namakan gas B, so nama dia kena letak nama, awak jangan letak CO2 nama dia, nama penuh. Minta nama bagi nama penuh, karbon dioksida. Uraikan ujian kimia bagi gas V. So ujian kimia ingat saja POC. A, B, C. P, prosedur. Alirkan gas yang terbebas. Alirkan gas yang terbebas. Okay. Ke dalam air kapur. Okay. Alirkan gas yang terbebas melalui air kapur di dalam tabung uji. So ini dia punya P. Observation O, air kapur menjadi keruh. Okay. Alirkan gas yang terbebas melalui air kapur di dalam tabung uji. Observation, air kapur menjadi keruh. Conclusionnya adalah gas karbon dioksida hadir ataupun terbebas. Okay, boleh? Okay, kita tengok lagi dia punya soalan essay. Okay, garam P. Okay, soalan 77. Ya, kita lah kejap. Okey, tengok ni soalan 78 lah. 78.
Okey, pepejal hijau J dapat black solid, dapat pepejal hitam dan juga gas Z. Satu je. Gas Z. Awak ingat ni kalau garam karbonat, okey, hasil dia mesti gas karbon dioksida. Macam tu lah. Satu je gas. Kalau gas nitrate, okey, dia mesti ada nitrogen dioksida dengan oksigen. Maksudnya tiga tapak lagi lah. Ini nampak dua tapak ni otomatik gas ni. Kalau tiga tapak, maksudnya ada lagi satu gas. Ini confirm gas nitrate. So rajah 78 menunjukkan pertukaran pepejal J kepada pepejal R dan gas Z. Pepejal hijau J. Okey, pepejal hitam. So pepejal hitam tadi kita belajar warna apa? Apa dia pepejal hitam? Kuprum dioksida. Yes, kupron dioksida. Pepejal hijau tadi? Awak tahu awak tak tahu kupron karbonat ke kupron nitrate? Sebab ni mesti kupron kan? Tak tahu kupron karbonat ke nitrate? Tengok ada satu kan? Karbonat lah. Karbonat. Yes, kupron karbonat. Gas dia adalah gas Gas. karbon dioksida. Dioksida. Okey, faham gambar rajah dulu? So kenal pasti bahan J, R dan Z. So nampaklah. I adalah kupron karbonat. Okey. Pada J adalah kupron karbonat. R kupron dioksida, Z adalah karbon dioksida. Okey, boleh? Okey, bagaimana anda boleh menukarkan perjanjian? Sama panaskan dengan kuat. Ni pun sama persamaan kimia. Sama je soalan ni. Kita tengok garam nitrate pula. Okay, persamaan kimia pun sama. Soalan nitrate. Okey. Soalan 79. Kita tengok soalan 79 pula. Yang ini boleh buat ini senang je, sama macam tadi. Soalan 79. Plumbum 2 nitrate dipanaskan. Pepejal K. Okey, so plumbum 2 nitrate dipanaskan, awak dapat plumbum apa dia? Oksida. Yes, ni plumbum dah dapat plumbum 2 dan juga campuran gas R dan Q. So gas R adalah kalau nitrate kita guna ada kan? Nitrogen dioksida dengan Q oksigen. Okay, boleh nampak gambar rajah sikit. Okay, so garam T dah. Garam untuk apakah pepejal K? So pepejal K adalah plumbum 2 oksida. Bagi nama plumbum 2 oksida warna apa? Ingat pisang goreng? Kuning. Perang. Kena buat tau panas warna apa, sejuk warna apa. Panas perang kuning sejuk. Sejuk kuning. Penis warna perang warna perang suasa panas suasa sejuk. PPKS. Okay. PPKS. Okay, persamaan kimia. Pilihlah persamaan kimia awak. Tak ada buat 1/2, awak balancekan macam biasa yang saya ajar. Yang 2 semua tu. Soalan, okey last lah soalan 77. Okey ni. Soalan esei, 6 markah. 6 markah ni. Okey, garam T dipanaskan, dapat baki, lepas tu ada gas. So awak rasa ini adalah garam karbonat ke garam nitrate? Nitrate.
Ya, garam nitrat sebab ya ke garam nitrat? Karbonat. Karbonat lah gas ada satu. Kalau nitrat dia dua gas. Banyak kalau nitrat mesti dua gas. Ada nitrogen oksida dengan oksigen. So ini confirm adalah garam karbonat. Jadi kita tak tahu garam karbonat apa. Okay. Kemudian ditambah dengan asid. Awak tambah dengan satu asid. Asid yang tak tahu tiba-tiba dapat plumbum 2 nitrat. So plumbum 2 nitrat PB and O32. Okay. So awak tambah apa kat sini? Asid apa awak rasa awak tambah kat sini? SNO3. Ya, Asid. pandai. Awak tambah asid nitrat kan? Baru dapat ini kan? Baki dia apa dia ni? So atas dia apa dia ni? Tambang oksida. Okay, plumbum 2 oksida, gas CO2. CO2. Ini apa dia? ANO3. Plumbum. Nama dia. Yes, plumbum biokarbonat. Okay. Plumbum 2 karbonat. Kita ulang balik. So, sekali nak tengok macam mana awak catatkan maklumat mana yang awak ada kat sini. Okey, nampak plumbum 2 nitrat. Tutup sini plumbum nitrat. Plumbum 2 nitrat. So kat sini ada 2 je, satu saja gas. So confirm gas kat sini gas karbon dioksida. Okey, karbon dioksida. Lepas tu kat sini plumbum nitrat kan. Awak tambah asid apa? Asid nitrik. Kalau sini plumbum 2 sulfat, asid sulfat lah. Tengok dia punya benda belakang tu. Kat sini adalah batu es ni logam oksida. So kalau sini plumbum, mestilah kat sini plumbum oksida. Plumbum 2 oksida. Sini adalah garam karbonat. Garam karbonat awak adalah PbCO3. So garam karbonat bila dipanaskan awak dapatkan logam oksida dan juga gas karbon dioksida. So soalan nak kena pasti garam P. So garam P ialah tulis nama dia. Plumbum 2 jangan lupa plumbum 2 karbonat. Baki X ialah plumbum 2 oksida. Gas Y ialah gas karbon dioksida. Dan kita asid ialah asid nitrik. Okay, so nanti buat persamaan kimia ni tuliskan persamaan yang bagi tindak balas antara baki X dengan ACM. So awak kena buat yang ni, PBO ni. PBO tambah dengan HNO3. Sorry. X. Dengan ACM. Okay, dapat apa? Plumbum tambah apa? Tambah apa? Apa tahu? PB ni kahwin dengan ini kan? PB dengan ini kan? PB dengan ini. So awak tinggal H dengan O. So hasil dia adalah kalau H itu O, kalau itu apa? Kalau OH H2O CO2 plus H2O. So ini adalah H2O. So balance. Okay, balancekan. Tak balance lagi ni. Balancekan 2 kat sini ni. 2, 3, 6, 7. Okey lah. Okey boleh kan? Nanti kita punya tajuk ni.
untuk karbonat dengan nitrat. Okay, boleh faham tak kan? Boleh. Boleh kan? Okay, itu saja. Awak boleh buat latihan. Habiskan latihan yang dalam modul sampai muka surat 190. Okay, 190 tolong siapkan modul. Okay, next class kita akan sambung untuk analisis kualitatif. Okay, saya nak mana? Sekejap. Okay, on je kamera Nana ni jap. Kamera kau, muncul lah kat bawah ni. Mana muncul? Mandi kat bawah. Ikam ni Ikam? Selamat tadi saya pergi mandi tadi. Lambat sikit. Alia, Ani Haikal mana? Izzah? Kamera tak boleh nak on. Kamera tak boleh nak on? Tak nak on. Tak apalah. Okay, terima Dia main kasih. dalam Itu pembakar. sahaja. Nanti saya masuk dalam Telegram Okay, screenshot ke semua. Nanti share, jangan lupa. Share nota kamu. Okay. Okay, Assalamualaikum. Boleh lah. Ada soalan? Waalaikumsalam. Tanya dekat ni dekat Telegram. Okay, bye. Okay. Duduk ni buku. Bye. Hai.